Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwan illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita bertemu dalam minggu yang ketiga siri kuliah kita, mana kita dah pun berjalan 2 minggu dan minggu ni minggu yang ketiga dalam tajuk baru dalam bab kitab Ihya'il Mawad, ya, bab menghidupkan bumi yang mati ataupun bumi yang tandus, yang tidak subur ataupun bumi yang tak ada pemilik. Okey, jadi kita teruskan dengan bilangan yang ada. Nak tunggu pun nanti masa berjalan. So yang lewat-lewatlah. Ya, maknanya sejak PKP ni ramai yang uzur ya, nak buat macam mana. Sebelum tu nak maklum buah belimbing buluh banyak, pakat pergi ambil lah noh. Bazir pula luruh tu, saya tak ada nak kutip lah. Semalam buat apa sambal hitam tu pun banyak lagi. Ambil lagi lepas kelas pergi ambil. Jangan tangguh, ambil terus. Ambil sambal hitam buat kat anak-anak balik asrama ya. Baik. Kena buat neri lah sama hitam lah. Kami buat tak sedap, kami orang Kedah, dia kena orang Pahang buat, baru menjadi dia punya kehitaman dan kesedapan itu. Baik, kitab Ihya'ul Mawad kita ulang balik. Kita mula baca minggu lepas supaya menyingati balik dua hadis yang menceritakan tentang keharusan kita menggunakan tanah ataupun membajak tanah ataupun menghidupkan tanah, menanam sesuatu di tanah. Ini kitab pada menyatakan hukum menghidupkan bumi yang mati. Bermula asalnya padanya dahulu daripada ijma' beberapa hadis, seperti hadis barang siapa menghidupkan bumi yang tiada ia bagi seseorang, maka ia terlebih sebenar dengan dia. Riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis pertama ni dia nak cerita pada kita bahawa siapa yang pemugak tanah, kira macam kita start balik. Kita start balik muka surat 124. Yang tak main minggu lepas ni 124. Kita start tajuk baru tu. Cuma kita berhenti 4 baris kot yang itu. Kita ulang balik sikitlah hadis Nabi tu. Jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan bahawa siapa yang menghidupkan bumi yang tiada ia bagi seorang, maka ia terlebih sebenar dengan dia. Maknanya tanah tu milik dia. Okey, ni cerita dulu lah ya, sebab sekarang dah ada undang-undang. Ni cerita dulu. Dan hadis barang siapa menghidupkan bumi yang mati, baginya pada menghidupkan dia pahala, dan barang yang dimakan oleh yang menuntuti rezeki daripadanya, maka adalah ia baginya sedekah. Riwayat akan dia oleh An-Nasa'i
dan lainnya, dan mensahihkan dia Ibn Hibban, dan dikehendaki dengan yang menuntut rezeki itu iaitu manusia dan binatang dan burung, dan menghidupkan bumi itu sunnah bagi kerana yang tersebut. Jadi saya rasa dalam konteks kita hari ini kita mengamalkan hadis yang kedua lah. Yang pertama sebab dah ada undang-undang kanun tanah negara, tapi yang kedua ni ruang dan peluang kepada kita cukup banyak, terutama tanah sekakang kera di hadapan kita, di hadapan laman rumah kita ataupun di hadapan pagar rumah kita. Pada dua biak lalang tumbuh, elok kita makmurkan dia. Jadi isu yang kita bincang hari itu macam tanah masjid memang dah ada perancangan bagus, cuma saya tertarik dekat depan rumah saya tu kan tepi pagar masjid belah sana tu kan ada ruang kosong kan bata tanah kosong kan. Dulu ada satu hamba Allah yang rajin tanam serai, penuh serai lah, dia pun tak ada lah gamak nyakut, saya pun tak tahu siapa. Jadi terbiar gitu. Maknanya kalau dapat kita tanam pokok bunga pun tak apa, keceriaan. Kalau boleh hubungi majlis ke supply pokok bunga, tanam yang beg tu kan, senang. Jadi jurus ya bagi-bagi. Sayang pasal nampak huduh lah nampak ni. Pokok lain okey dah. Ni duk nampak ceria bahagian hadapan. Belakang tak ceria. Sedangkan pagar tu banyak pintu pagar tu. Untuk antara ciri-ciri kita indahkan masjid kita. Ya, kalau tak mau tanam pokok-pokok buah pun tanam pokok-pokok bunga yang bunga cantik, kan sedap mata mandang, keindahan. Baik. Bila kita berhenti pada kerana yang tersebut, maka pada pagi ini kita sama bermula tu. Bermula bumi yang tiada pernah dihidupkan dia itu. Jika ada ia pada negeri kita Islam, memilik akan dia oleh orang Islam dengan menghidupkan dia. Nampak ya? Jadi maknanya di dalam konteks kita Malaysia ni ibarat negara Islam, siapa-siapa yang menghidupkan bumi maka dia yang punya. Asalnya lah. Maknanya dalam konteks mungkin kampung, tanah yang tak ada siapa miliki, tanah umum orang tua dulu kan, dia bergerak buat pagar, dia punya. Memang kita akan ada penjelasan lepas ni, banyak sangat ya. Jadi cuma kita sekarang tak ada lah, sebab kita beli rumah dah ada diukur dah 73 berapa rumah punya keluasan, 25 70 lagu tu lah, 65 30 lagu tu, termasuk tanah. Jadi yang kita beli itulah kita punya dalam konteks kita moden hari ni. Atau kalau kita beli tanah kan dia ada ukur ikut lot-lot tu, berapa relung apa semua kan. Baik, macam saya di Kedah baru ni ada orang kita lah yang ni dengan kerajaan, mereka mugak tanah hutan, tanah dekat sepadan, tanah milik kerajaan, tapi dipecahkan lot dan dijual kepada orang kita lah, semua orang Islam kita dengan harga yang agak murah, tapi tanah hutan lah, dia buat lot dan dijual kepada rakyat. Okey, iaitu satu tindakan yang baik untuk bantu rakyat. Tapi rakyat kena usaha tanah tu tak boleh biarlah. Tapi cantiklah kawasan dusun ni, belah Pulau Nerang, sebelah Durian Burung, dekat sepadan dengan Thailand sana. Okey. Itu cara. Baik. Jadi milik dia, bila diusahakan jadi milik dia. Dan jika di tanah haram sekalipun diizin padanya oleh imam atau tiada. Termasuk tanah haram tuan-tuan. Tapi tanah haram nak tanam apa? Padang pasir. Nampak tak? Tapi hukum tu kata selagi mana milik orang Islam, dia usaha dia punya. Sama ada pemerintah izin ataupun tiada, sebab tanah terbiar. Okey. Bersalahan kafir jika diizin padanya oleh imam sekalipun. Tapi orang kafir tak boleh. Tanah haram orang kafir tak boleh. Sama ada pemerintah bagi kebenaran tak bagi, hukumnya tetap tak boleh. Ni kena faham elok lah. Sebab tanah haram ya. Tiada pada bumi Arafah pun tak boleh. Khusus tadi dia sebut tanah haram, maknanya Mekah Madinah lah, Haramain. Lah ni dia fokus pengkhususan. Tak boleh, maknanya tiada pada bumi Arafah dan Muzdalifah dan Mina, kerana bergantung hak wukuf pada yang pertama. Yang pertama maknanya Arafah lah,
Situ hak yang telah Allah tetapkan sejak azali, sejak Nabi Adam lagi. Maknanya tanah Arafah ni memang khas untuk wukuf bagi jemaah haji. Jadi tak boleh nak siapa nak jadi hak aku apa semua, tak boleh duk ucut. Nak siapa-siapa nak pergi buat ladang kurma kat situ, aku punya tak boleh. Itu maknanya pengecualian khas untuk semua umat Islam dunia. Maknanya yang tu untuk wukuf yang pertama, dan mubit pada kedua-dua yang akhirnya, maknanya pada Muzdalifah dan Mina, iaitu mubit, maknanya bermalam. Kan tuan-tuan puan yang buat haji kan, yang buat haji, jadi yang buat haji tu tahulah, yang wukuf di Arafah, kemudian kita bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina, yang kutip batu nak lontar semua tu kan. Jadi itu tanah tempat situ semua telah digazetkan sebagai hak milik semua orang Islam, ya. Mana tempat untuk kita beribadat. Berkata Syekh Zarkashi, seyogianya dihubungkan mahsab dengan yang tersebut. Kata Syekh Zarkashi ni, ketidakbolehan itu dengan sebab struktur tanah tu berbentuk kerikil, batu-batu. Mahsab ni dia macam batu-batu kecil lah, halus tu. Sebab tu di bumi Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kalau kita perasan dululah memang tak tumbuh apa-apa, kira padang pasir betul, batu kerikil. Cuma lah pokok dah tumbuh. Tuan perasan kan? Nampak kehijauan tu dah ada sikit-sikit. Okay, tak tahulah, mungkin jemaah pergi buat umrah, pergi buat haji, dia pergi buat benih apa, dia tabak tentu kan, kita tak tahu yang menyebabkan tumbuh tumbuh-tumbuhan sekarang ni, ya. Pokok kurma pun tumbuh, pokok-pokok lain pun nampak dah tumbuh, dah nampak hijau. Cuma cerita dulu memang dia tandus kerikil. Itu maksud mahsab. Dan jika bumi itu pada negeri kafir, memilih akan dia oleh kafir, dengan menghidup ia akan dia. Demikian lagi memilih akan dia oleh muslim, dengan dihidupkan dia. Jika tiada ditegah mereka itu akan kita daripadanya. Maknanya keadaan kedua, kalau tanah tu milik orang kafir, mungkin kita duduk di Australia, mungkin kita duduk di Amerika, di Kanada, di Finland, mana-mana, hukum dia terpakai. Sama ada orang kafir yang usahakan dia punya, orang Islam yang usahakan dia punya. Cuma Islam ni kalau tidak ditegah oleh pemerintah dia, jadi hak milik dia. Sebab tanah tu luas tuan-tuan, kita nampak dalam peta kecil. Sopa kita kan, kita nampak Malaysia lagu tu kan, nampak macam kecil, tapi pergi Terengganu Kelantan 4-5 jam ke perjalanan tu. Kapal terbang selaju mana pun 4-50 minit juga, maknanya besar juga tu. Dan bila kita berjalan, tuan-tuan perasan bila tuan-tuan naik highway kan, dia nampak hutan banyak lagi. Pembangunan nampak besar, tapi hutan masih banyak, menunjukkan luasnya bumi Allah Ta'ala ini. Nampak keluasan tu tak terfikir oleh kita. Kita nampak macam kecil, besar. Macam Langkawi kan, kita tengok Langkawi ni taklah besar mana, pusing sehari habis. Hak kita pusing sehari habis tu, hak boleh kereta lalu, hak tak boleh lalu kan, gunung maksiratnya, gunung Nuh. Jadi mungkin ambil masa juga. Pun pulau-pulau di sekitar dia tu maknanya luas. Sebab tu keluasan itulah menyebabkan orang-orang tua-tua dulu kata adalah tanah sekakang kera. Sebenarnya tuan-tuan bukan sekakang kera tu, sekakang unta. Dia nak habaq kata tanah tu luas, tetapi perumpamaan dengan keluasan bumi tu, maka dia katalah sekakang kera. Bahasa orang dulu-dulu, maknanya luas tu tuan-tuan. Dia kata sekakang kera tapi luas. Ini nisbah, nisbah saiz ukuran tanah dalam konteks sebuah negara. Luas. Sebab tu hukum dia keluar. Siapa yang dia usahakan kalau seluas ni dia buka, dia tanam, dia punya. Kan depan-depan kluster 9 tu pun ada, saya tengok kan, orang duk tanam pokok nyok ada, tanam pisang pun ada, tanam benda kosong. Dan kita ingat hadis, bila kita tanam, kita ingat hadis, kalaulah anda kata manusia curi, dapat pahala sedekah. Kalau bukan tanah kita kan, luar kita mugak, kita tanam. Burung makan, pahala sedekah. Ulat makan, pahala sedekah. Ni kira pahala kita kata dividen free kita dapat tanpa kita menyimpan deposit. Kita hanya usahakan je. Tuan-tuan, hak benda ni kita nak ni, maknanya
Tuan-tuan pasal yang depa viral baru ni, yang ada seorang wanita dia ambil gambar dekat kubur tu, ada diviralkan sehari dua ni. Dia ambil video, live video kat kawasan kubur. Dia buat lagu tu lah, kubur belakang. Jadi waktu tu angin kuat, dia tak dengar apa, tapi video dia tu merakam suara seksaan. Saya dengar video tu bunyi au, orang perempuan kena seksa. Maknanya live tu dia buat tanpa dia sedar. Dia duduk kat wakaf lah, kan kat kubur kan ada pondok wakaf orang buat, orang untuk kata wakaf lah, pondok kan. Dia duduk santai situ sambil dia buat video, dia buat live gitu. Ni muka dia, belakang ni kubur. Jadi ketika itu tengah hari siang, dengar suara, tapi yang si perakam ni dia tak dengar. Sebab dia kata waktu angin kuat. Tapi video tu kan dia mungkin dia loud voice, dapat mendengar rakaman jenazah yang kena seksa. So bila diviralkan, orang dengar bunyi. Saya dengar bunyi au, bunyi orang teriak sakit. Jadi kalau kita fikir munasabah, kubur tu memanglah jauh pada orang, tepi jalan, mana mungkin nak dengar jeritan. Tapi yang buat tu dia tak dengar. Tapi bila diviralkan, maknanya penonton yang mendengar, suara tu dengar. Oh, jadi famous dia. Gara-gara tu jadi dia famous. Ramai, saya ingat dah 1,000 lebih view sekarang. Tentang boleh buka. Saya tengok semalam. Tak tahu di sebelah sini, di Selangor. Kapar ke Pantai Remis, kubur area situ? Ya? Nanti saya tengok lah. Saya dengar. Saya dengar bunyi. Mula tak perasan, saya cuba letak handphone kat telinga. Memang dengar bunyi jeritan. Jadi nak tunjuk pada kita bahawa siksaan kubur itu benar. Cuma manusia tak dengar. Tu yang kata binatang dengar. Tuan-tuan perasan binatang dengar. Binatang lari, terkejut dengar. Manusia tak dengar. Tapi kerana Allah nak tunjukkan kita boleh dengar, walaupun yang buat rakaman tak dengar. Tapi bila diviralkan video tu, sound dapat detect bunyi tu. Tengah hari bunyi jeritan sakit. Saya dengar bunyi au, memang bunyi orang kena seksa lah. Pemahaman kita gitulah. Nanti kalau ada saya buat dalam grup KWE lah. Tuan-tuan boleh pakat dengar. Mudah-mudahan menjadi keinsafan buat kita. Kadang-kadang kita ni lalai kan, biasalah. Bila berceramah duk ajak sedap sat, lepas tu keluar masjid lupa api. Lepas tu dengar video ni sedap habis sat, lepas tu lupa api. Lagu tu lah kita, biasalah. Manusia biasa kan, awam. Maknanya kadang-kadang iman kita tu naik, kadang-kadang dia turun. Dia begitu. Baik. Tak mana ni. Okey. Dan bumi yang diketahui akan bahawasanya sudah dihidupkan dia pada zaman dahulu. Dan jika sekarang sudah jadi binasa sekalipun, maka adalah ia bagi maliknya, jika diketahui akan dia, sama ada muslim atau kafir. Yang keadaan pertama dia kata, andai kata bumi itu pernah diteroka oleh orang zaman dulu, tapi tiba-tiba musnah. Mungkin dengan sebab banjir, kan, mungkin dengan sebab apa-apa masalah, kebakaran dan sebagainya. Jadi benda tu menjadi hak milik si malik, sama ada pemerintah punya ataupun orang yang ada keturunan dia. Okey, tak nak cucu dia lah. Tanah ni itu dia nak beritahu tu. Binasa sekalipun, maka adalah ia bagi maliknya, jika diketahui akan dia, sama ada muslim atau kafir. Kalau kita tahulah, maka jika tiada diketahui akan dia dan yang menghidupkan dia itu orang Islam, maka ia harta yang hilang pekerjaannya bagi imam pada memeliharakan dia atau dijualnya akan dia dan dipeliharakan harganya, atau diperutangkan dia atas baitul mal hingga nyata maliknya, jika diharapkan nyatanya, dan jika tiada diharapkan nyatanya, adalah ia milik bagi baitul mal. Kita sampai situ baru kita terang. Jadi kadang-kadang kita tak tahu, macam kita di Puchong ni, okey, lombong tu kan hak diusahakan, kita tak tahu siapa punya usaha dulu ni.
Tokek mana tak buat kan. Jadi mai syarikat habang kerajaan, kami nak tambak lomong, nak buat rumah. Apa talam lah dulu, talam lah. Talam habang kat kerajaan Selangor kata, tanah ni biar kami usahakan, kami tambak, kami buat perumahan. Jadi mereka pun tambak buat perumahan. Maka tanah itu bila minta kerajaan jadi hak kerajaan, sebab tak tahu pemilik siapa dia nak abang kat sini ni. Maka bila tak tahu pemilik siapa, pemerintah lah yang mempunyai kuasa penuh. Sebab itu dalam Islam kita ada Baitul Mal. Maknanya Baitul Mal ini dia menguruskan harta kepunyaan orang Islam yang tiada pemilikan. Sekarang di Malaysia kita ada dua, satu Baitul Mal, yang kedua Amanah Raya. Amanah Raya dari sudut harta pusaka wang, Baitul Mal di sudut perkhususan untuk orang Islam saja. Sebab itu bila ada Baitul Mal, maka harta kepunyaan orang Islam tadi akan diurus takbir oleh pihak kerajaan. Kalau kita Majlis Agama Islam Negeri, sama ada Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, okey, maknanya itu badan tertakluk bawah Jabatan Mufti ataupun bawah zakat dia uruskan. Jadi supaya benda tadi ditadbir urus dengan baik dan tiada masalah untuk perebutan hak milik ke sebagainya. Itu fungsi Baitul Mal. Kita ada Baitul Mal Persekutuan, ada Baitul Mal Selangor, saya tak pasti, saya rasa ada, semua ada. Okey. Kita bawah ni kot, Selangor di bawah Jabatan Wakaf. Jabatan Wakaf Selangor, tak kisah saya. Dia dah saya asingkan sekarang. Cuma nak beritahu bahawa benda tu diuruskan oleh pihak pemerintah. Baik. Kita sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya nak, bila berkait dengan benda ni, nak cerita sikit. Bila kami sendiri di dalam di Oli House, baru ni kita dah dapat sijil daripada pihak Jabatan Zakat Negeri Kedah. Zakat Kedah ni dia moden sikit tuan, dia advance. Mana-mana syarikat yang dah mengeluarkan zakat perniagaan, dia bagi satu sijil, dipanggil sijil Muzaki. Muzaki, sijil tu dia cop endorse Muzaki. Jadi maknanya tujuannya ialah orang-orang yang membeli produk, bila dilihat di logo produk itu bahawa syarikat ni ada dapat logo Muzaki, maknanya syarikat ni bayar zakat. Jadi dia beli barang, alhamdulillah, confirm zakat dah keluar. Tu pejabat zakat Kedah buat. Kebetulan CEO dia kawan kami juga, sekolah pondok sekali tu. Duduk bincanglah grup tu, buat gitu. Jadi kita bila kita buat, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, ramai syarikat-syarikat Melayu kita yang berusaha bayar zakat setiap bulan dan setiap tahun. Maka pihak Lembaga Zakat Selangor dia keluarkan sijil itu Muzaki. Selangor tak buat lagi tuan. Andai kata Selangor buat, kita hak beli barang seronok. Pasal tengok di produk kan, biskut ke apa kan, tengok, oh logo Muzaki kan, ada nombor siri semua. Kita beli puas hati. Maknanya apa? Pasal dia keluar zakat. Ada hak Melayu Melayu tak keluar zakat pun ramai kan, hak pelari zakat pun ramai. Nampak tak? Hak nak untung saja tu. Jadi sebab tu bila CEO Zakat Selangor, kawan kami tu, dia buat ni tujuannya sebab tu, dia kata bila kita buat begini, baru ada orang beli barang, dia nampak kalau aku beli dengan syarikat ni, alhamdulillah, aku yakin sebab dia dah keluar zakat. Nampak tak keterusan? Itu satu sudut. Yang kedua, bila buat begitu, akan wujud ramai syarikat lain yang akan bayar zakat secara tak langsung. Duit tadi kan, khus min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakihim. Maknanya harta yang kita ambil tadi dapat menyucikan harta mereka tadi. Di samping itu yang jabat zakat ambil boleh bantu orang miskin. Maka sebab itu Kedah, tuan-tuan sekalian, bukan nak bodek sistem zakat tak, saya nak cerita bila kami bincanglah grup kami sekolah Pak Ya, Pondok Pak Ya dulu, kami wujudkan masjid ni menjadi center pengagihan zakat. Masjid, setiap masjid kampung, maknanya duit kita beli beras semua, beli barang siap-siap, kicap mudim semua kat masjid. Tengok ahli Korea ada berapa, kata ahli Korea ada 300 orang, 300 beg beras, 300 tin sardin, 300 botol kicap, semua anak Korea dapat. Yang susah lah, yang susah senang, kita tak bagi duit, kita bagi bahan makanan. Duit habis beli top up mai buat apa? Jadi kita bagi makanan.
Nah, sistem tu diguna pakai untuk semua masjid di negeri Kedah. Saya dah nampak tuan-tuan, kalaulah kita boleh buat begitu kan, maknanya kita ada daftar orang susah kita kan, berapa semua, di agihan tu menjadi sama rata. Dan yang kedua, bantuan tu sampai kepada yang berhak terima. Nampak tak? Berhak terima. Jadi itu yang dibuat di Kedah. Mana hasil sumbangan zakat tu diagihkan bentuk yang macam tu. Sebab ramai orang susah lagi. Kalau kita boleh buat begitu tuan-tuan, seronok Baitul Mal. Maka ni cerita Baitul Mal dalam tajuk kita ni. Bagaimana fungsi Baitul Mal tadi. Hingga nyata maliknya jika diharapkan nyatanya dan jika tiada diharapkan nyatanya adalah ia milik bagi Baitul Mal. Atau menghidupkan dia itu orang jahiliah, maka dimilik akan dia dengan dihidupkan dia pula. Macam yang agak famous di Malaysia ini ialah Baitul Mal Majlis Agama Islam Mulia Persekutuan. Dia ada college kemahiran Baitul Mal yang saya ingat, di mana pelajar-pelajar free belaka situ dan dibagi duit support dan latih dalam bidang pendidikan kemahiran sampai berjaya. Saya pernah bertugas memeriksa menjadi penjaga peperiksaan di situ, dan saya lihat dewannya cantik, komplit dengan sistem vocational dia semua, dan bantu orang susah untuk belajar. Bagus tapi Selangor saya tahu ada tak ada. Wilayah dia buat, alhamdulillah. Itu maksudnya duit Baitul Mal, duit yang banyak tadi dimanfaatkan. Kadang-kadang bangunan tu diinfakkan, Baitul Mal ambil. Dia begitu, alhamdulillah. Bagus Dan tiada memilik ia dengan menghidupkan bumi itu akan harim bagi bumi yang dihidup orang kerana ia milik baginya. Dan makna harim itu bumi yang berhajat kepadanya bagi menyempurnakan mengambil manfaat dengan bumi yang dihidupnya. Lalu ni ada satu perkataan yang dipanggil harim dalam konteks kita hidupkan bumi ni, yang mana term harim ni kita gunakan untuk bumi yang menghasilkan manfaat yang boleh digunakan untuk orang ramai. Contoh tuan-tuan, zaman sahabat dulu kan ada telaga wakaf kan. Sayyidina Osman beli telaga tu kan wakaf orang Yahudi, dia diwakafkan. Maka tanah tu dianggap, dipanggil harim. Harim maknanya tanah yang tak boleh kita buat cocok tanam untuk jadi hak kita, sebab dia dikira digazetkan sebagai tanah untuk manfaat orang awam, orang ramai. Macam sekarang lah kerajaan gazetkan, contohnya tanah perkuburan di situ kan dekat Sakinah sebagai tanah wakaf, maknanya manfaat untuk orang ramai tapi untuk perkuburan. Ada kerajaan gazetkan tanah sebagai tanah, dipanggil apa kalau dalam alam sekitar ni, untuk teduhan hujan tu apa dipanggil tadahan hujan, kan? Kan kerajaan gazetkan, mana tak boleh buat sebarangan di situ, itu dipanggil harim. Jadi dia banyak lah. Ada tanah kerajaan gazet untuk sampah saja, timbunan sampah, maka kita tak boleh nak mugak tanam apa-apa jadi hak, tak boleh. Itu harim dipanggil dalam istilah fiqh. Ni yang kita nak mengajar ni, dan saya rasa ni benar baru bagi tuan-tuan dan perempuan. Tak pernah dengar ceramah masjid selama banyak yang bunyi perkataan haram banyak. Haram. Tiba-tiba hari ni kuliah Ustaz Syadan ada harim. Ini ilmu baru tuan-tuan, ilmu baru. Selalu tanah haram kan kita dengar, haramain. Tiba-tiba bunyi harim, maknanya harim ini diguna pakai untuk tanah satu dunia yang digazetkan oleh pemerintah, yang mana tanah tu manfaatnya untuk orang ramai. Kita tengok detail dia kata lagu mana. Maka harim bagi dusun, tempat berhimpun orang duduk berkhabar-khabar padanya. Zaman hari ni taman gazet taman permainan. Nak sebut dusun, tuan-tuan faham dusun buah-buahan tak? Ni kira macam kebun, taman, park, PRK, sama ada recreational park, taman rekreasi. Biasa taman rekreasi macam cyber kan, taman rekreasi PJ. Yang ni dalam kategori harim, maknanya kita tak boleh nak pergi tanam pokok cabai, tanam pokok apa semua, ngaku hak kita, tak boleh. Ni kategori yang telah dikategorikan gazetkan. Jadi istilah fiqh dipanggil harim.
Di satu keadaan maknanya tanah dusun tempat berhimpun orang duduk berkhabar-khabaran, maknanya orang duduk sembang lepak lah bahasa kita lah ni. Tapi lepak tu mungkin agak negatif sebutannya. Tuan, zaman sahabat dulu dia ada satu telaga, tiap-tiap petang Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, mereka aja duduk sembang di satu kawasan perigi tu. Rasulullah sekali lah, dia ada satu kawasan saya lupa dia punya ni, tapi ada kisah dia tu dalam satu hadis panjang bercerita, bersembang para sahabat ni tentang isu-isu hal semasa Madinah. Di situ ada telaga kat situ, ada gigi air, mereka duduk suar kaki, duduk sembang lagu ni lah. Maknanya jadi berkait dengan tajuk ni lah, macam dusun ada taman gitu, ada kebun-kebun, ada pokok kurma, itu dia kata dusun tu. Jadi bahasa kita hari ni taman rekreasi lah, kan ada pokok-pokok, ada air duk mengalir. Ni yang kategori pertama. Dan keadaan kedua, tempat perlari kuda atau umpamanya. Maknanya kalau kita kata zaman dulu tempat pelari kuda, zaman lah nak kata apa? Tempat racing, tempat racing motor, tempat basikal lah. Zaman dulu naik kuda kan, kita lah kayu geret. Tempat trekking, trekking, tempat trekking, sama ada trekking untuk jogging, trekking untuk basikal. Zaman dulu trekking kuda, sebab dia senamannya kuda. Jogging tak ada zaman dulu, istilah dulu jogging tak ada. Hanya wujud jogging tu berlari-lari anak antara sa'i, maknanya Safa dan Marwah, itu pun dalam 500 meter. Itu istilah jogging zaman dulu yang ada kan. Ada lah maknanya istilah tu ada jugalah, tapi dalam ibadat berjalan sekejap, berlari dan berjalan. Sebab itu kalau kita ikut sunnah tuan-tuan, dalam exercise senaman nak jogging ni, dia start pecut terus, kena berjalan dulu, ikut cara sa'i tu, berjalan perlahan, ambil warm up sekejap, baru start lari perlahan, baru lari laju, baru slow perlahan, baru jalan. Itu kaedahnya lah. Jadi hak buat sukan apa semua tu, kalau kita boleh ikut cara hak Islam ajak ni, cukup bagus dari sudut kesihatan, cukup bagus. Baik. Jadi tu keadaan kedua yang dikatakan harim tadi. Dan apa tu, dan terang unta dan tempat buang abu dan tempat bermain kanak-kanak. Yang satu terang unta tu tak apa nak faham tu. Kan tempat ternak unta, rancak unta, rancak terang. Kita tengok bukan apa maksud terang. Kita baca terang tak tahu, ada bahasa tu nak kata terung tak boleh, pasal ada unta di situ. Maknanya kemungkinan besar tempat ternakan unta ataupun tempat pembiakan zaman dululah. Apa dia? Tak, ini yang bawah kerajaan. Kalau kita jabatan haiwan, sebab tu dia ada jabatan haiwan tuan-tuan. Kementerian, bawah kementerian, kalau kita sekarang ni Kementerian Pertanian kan, jabatan haiwan bawah kementerian kan. Sebab kalau Kementerian Haiwan saja tak pernah cantik, jadi doktor semua haiwan, menteri haiwan tak boleh, maka dia letak Kementerian Pertanian, bawah tu jabatan haiwan. Mungkin maksudnya di sini. Kalau kita lihat tuan-tuan, kan ada tempat ternakan gajah apa semua kan, jabatan hidupan liar kan digezek kawasan tu. Itu dikira harim lah. Tanah tu harim, tak boleh kita duduk ni, tempat di bawah pemerintah. Dan tempat buang abu, buang abu ni sampah lah, tempat gezek sampah, dia katalah abu. Jadi tempat longgokan sampah yang di BKL buang kan, alam flora api buang tu, tu dikira harim tanah harim. Dan tempat bermain kanak-kanak, taman permainan kanak-kanak. Dan harim juga bagi telaga, tempat berdiri cebok airnya, dan tempat dulap dan seumpama keduanya. Daulap, boleh dulap. Daulap ni pinggan mangkuk, pinggan mangkuk. Maknanya tempat, kalau kawasan orang dulu kan depa suka simpan
Di kampung ada lagi tau, dia ada balai raya, disimpan kawah, perayuk, apa semua kan. Di kampung-kampung dia ada satu balai raya besar. Dalam tu kerusi, meja, kawah, belanga, store lah. Maka zaman dulu pun ada. Tapi dulu tak ada lah dia buh grill macam kita lah ni. Maka kawasan itu dikira kawasan harim. Gezet. Tak boleh siapa-siapa dok pergi tanam jagung keliling tu. Dikira tak boleh, hukumnya haram, tak boleh. Jadi contoh situlah, sama ada telaga. Kita dok cebok ayat. Kan filem P. Nabi tuan ingat yang curi, hang cucuk kat sini, aku cucuk kat sini. Ingat dialog tu. Kan dia pergi buta kan. Kan dia cerita dia buang sampah lah pergi buta. Nak cerita pergi tu kan kepunyaan masyarakat setempat. So kawasan situ, tanah situ dikira harim lah. Sebab telaga. Walaupun telaga tu dah dia panggil pergi buta, dah tak ada ayak. Okay. Sebab lah macam kita lah ni nak cari telaga payah dah tuan-tuan. Sebab semua bergantung pada air paip. Tu bila air paip tak ada, semua gelisah. Yang ada tanah tanam telaga okey lah, yang korek telaga ataupun dia buat grounding tu. Okey, dia begitu. Saya di rumah mentua saya tuan-tuan, kami modernkan telaga tu, ayak memang banyak. So kami tutup dengan marble, pasang paip, bubuh enjin siap-siap kan. Jadi bila ayak paip tak jalan, tekan je, tung ayak telaga keluar. Boleh pakai jiran-jiran semua. Dah boleh ke tak? Ya? Lalu tak boleh drilling. Ada kerana apa kami boleh buat. Wallahu alam. Tapi saya rasa ada di kebun-kebun ada orang buat. Kelantan okey. Oh, kena ada lesen ni? Wallahu alam. Ya. Hak rakyat air. Tak, sebabnya dia bukan ambil ayak paip pun, dia ambil ayak dalam tanah. Cuma penggalian itu, sebab ada kes yang mereka gali keluar gas, api menyala, minyak di Kelantan. Bila jadi minyak, hak milik kerajaan terus, walaupun tanah dia. Mungkin dia kena bayar royalty lah, makna kerajaan mungkin bayar apa. Sampai keluar ada di Kelantan, ada satu kawasan tu, dia grounding, rupanya yang keluar bukan minyak, bukan ayak, minyak. Jadi daripada kepala paip ayak tu, dia pun cucuh api menyala, gas daripada bawah, maksudnya telaga minyak. Tu rezeki lah sumber. Penting tu. Dan harim bagi telaga, okey. Dan harim bagi kampung itu tempat lalunya jalan lah. Ni yang duk keli di kampung ni, hak jenis tak mengaji ni satu hal kat tuan-tuan. Kan bila mungkin kebetulan tanah dia dah jadi jalan raya, jalan laluan lah, masyarakat kampung duk lalu lalang apa semua kan. Jadi berkelahi, ni tanah aku tak boleh hampa pusing jalan kot lain. Sebenarnya kalau kita maju ke fiqh, bila bab ni ya, bila dah jadi jalan, orang awam dah lalu, dikira harim. Maksudnya kita dah tak boleh mengaku hak kita dah, kira wakafkan, infakkan, sebab ia menjadi laluan orang ramai. Itu yang dikatakan kampung itu tempat lalunya. Okey, ni kes tanah lah. Jadi pahala tuan-tuan, selagi mana orang duk lalu jalan tu, berapa tanah kita? Sebab tu orang-orang alim tuan-tuan, dia suka kalau kita tengok di kampung-kampung tutup pondok emak, dia tanah banyak mereka ni, sebab orang wakaf kat mereka apa semua kan tanah mereka. Pantang nak buat jalan je, okey, tak apa, lalu kat kawasan kami, dia buka ni lalu, sebab dia nak pahala tu. Selagi mana orang duk lalu situ, selagi tu dia dapat pahala. Lah ni orang kedekut kan, dia tak nampak pahala ni hak Nabi cerita ni. Ya. Sedangkan jalan tak luas mana pun, bukan highway. Highway pun orang banyak berpapasan kan. Ini kalau kes tak nak banyak berpapasan lah, kita nak wakafkan. Declare tanah rizab, declare sebagai tempat laluan, selesai masalah. Ya. Kalau nak tuntut pun tutup dengan pihak kerajaan. Okey, sekarang jadikan water sebagai jalan, ni tanah saya, boleh tak saya bentuk ganti rugi? Selesai masalah. Okey, kalau nak buat gitulah. Dan bumi yang lapang keliling jidarnya sepadan dan tempat buang umpama abu sampah, umpama abu seperti sampah dan air beku. Air beku, buang air, kan buang apa masuk sini? Ni tak apa jelas. Mungkin ada tempat yang tempat korek ayak, buang ayak kat situ ke apa ke. Mungkin
kita katakan empangan, wallahu alam. Jadi maksudnya agak luas di sini baik. Dan tiada harim, ni bukan harim keadaan ini bagi kampung yang dikeliling akan dia dengan beberapa kampung lain, dengan bahawa dihidupkan sekalian itu bersama-sama, dan memerintahlah oleh segala malik pada miliknya dengan adat, dan jika membawa kepada mudarat jirannya atau membinasakan hartanya sekalipun. Yang baik. Kalau dulu tuan-tuan ingat, orang kampung suka gotong royong, buat bendang gotong royong, norai getah, kan filem-filem lama kita tengok kan, pakai wak cangkui piduk ni, zaman dulu diwujud benda tu tau. Sebab hukum kata boleh, asalkan jangan sampai ganggu jiran punya. Ada tajuk kita akan bincangkan selepas ini. Tapi nak abang kata dia tidak kira haram sebab semua sepakat buat. Jadi hasil tu dikongsi bersama. Dulu orang kampung buat gitu share. Kita pakai mugak tanah, kita pakai tanam, hasil kita share bila dah mukui padi semua, bagi guni seorang sikit. Dapat padi ni ambil. Ni dululah, lah tak boleh dah dia kata yang tu tak harim, tak apa. Sebab ada ketua yang jagalah. Ingat tu, memerintahlah oleh segala malik, ketua kampung boleh jadi pada miliknya dengan adat, secara adat orang kampung tu bagaimana. Dan jika membawa kepada mudarat jiran atau membinasakan hartanya sekalipun, seperti ia perbuat telaga air atau jamban, maka cedera dengan dia jidar jirannya, dinding rumah jiran tu mungkin rosak sikit, atau pagar rumah jiran tu rosak sikit, atau berubah dengan barang yang pada jamban itu oleh air telaga jirannya. Jadi air telaga mungkin tanah lembut, akhirnya dia menap, mungkin roboh, itu maksudnya maka jika ia melampaui akan adat pada barang yang tersebut, wajib dhamannya, wajib ganti rugi. Seperti ia menembok yang sangat kuat yang menggempakan segala bina-binaan, atau ia habiskan air pada miliknya dan berhamburan basahnya kepada jidar jirannya, dinding. Baik, ni hak kita dengan jiran. Dia nak ajak kita, kalau zaman hari ni lah kan kita duk buat renovation rumah, ketuk kongkang. Ya, kadang-kadang sampai kuatnya gerigil tu pun boleh menyebabkan retak dinding semua, maka tuan tadi kena ganti rugi. Syarak meletakkan kita kena ganti rugi berdasarkan inilah. Saya pernah tentang rumah ni, jadi saya ada duduk, jadi hak sebelah sana kan kita belaga buntut kan, hak sebelah sana dia buat, jadi kontraktor tu dia grill tebuk sampai tembus dinding rumah saya, bilik anak saya tembus. Kira saya nampak rumah dia. Saya pergi naik start motopi, saya kata saya beritahu rumah awak, mungkin kontraktor tak tahu kan, dia orang luar main buat kerja, lagi boleh duduk jolok kan grill tu, masa ke panjang menatang tu, dinding rumah bukan ni tebal mana pun, tembus bilik anak saya, bilik bawah tu lah, dekat dapur tu, bilik kecil tu. Saya pun beritahu lah, saya kata awak grill sampai ke bilik saya, nampak lubang, boleh tengok jadi dia pun kontraktor tadi main rumah saya, palam balik main buat, ganti rugi lah tu. Nampak tak, mujur dia faham. Kalau tak faham kena buka kitab ni tunjuk. Sebab ada lagi kitab kan. Tu maksudnya mengganggu dinding rumah jiran. Sebab kita duduk rumah jenis kemak-kemak, kalau sekutu-sekutu macam banglo tak apa. Hatta sampai kita siram pokok bunga basah dinding pun, ingat ni hukum lah. Maknanya kalau tak cedera jiran tak kisah, tak apa. Tapi kalau sampai basah kain baju dia duduk sedai kat rumah, apa cerita? Kita jiram pokok, kita jurus pokok bunga, semua ayak pong kan. Tanpa kita sedari, ayak tadi mungkin melepasi border rumah jiran, kena baju dia basah habis. Dia berhak untuk ganti rugi tuan-tuan. Kalau melampaui lah, hari-hari basah baju aku bila nak kering, maka dia boleh tentu ganti rugi. Kita kena ganti rugi sama ada buat dinding beri tinggi sikit, nak buat apa lah, ataupun kena pasang benda alat pemanah bagi panas balik baju dia, ganti rugi.
Jangan main-main. Sebab tu hak jiran tau. Sebab tu Nabi banyak bercakap hak jiran kan. Hakku jiran. Sebab apa? Kita ramai tak tahu, tak mengaji, main sedar ikut kita je. Tu kena hubungan baik dengan jiran tu kena jaga. Even pokok kita pun melepasi dia. Kan pokok kita tanam tepi-tepi dinding kan. Kecil-kecil okey lah. Bila besar, kadang-kadang dahan tu dia berjuntai jatuh ke rumah jiran kita. Tapi kita selalu habaq ada hak jatuh rumah hang ni, hang ambil. Kira rezeki hang. Tak apalah kalau buah, kalau tak berbuah. Pokok bunga tu saya panjang sikit saya potong. Kalau pokok bunga kan, pokok bunga kertas tu dia cepat naik. Kena jiran cermin kaca depa, saya akan potong. Walaupun kita kenal jiran-jiran kita, depa tak kisah pun. Tapi kita lah sebab kita belajar adab ni. Jadi kalau buah kayu tuan-tuan, habaq kat dia. Hak mana hak jatuh belah pagar ni, ambil lah. Kira ganti rugi tu kan, ambil lah. Ada pokok besar-besar kan, dia mula kan. Yang kadang-kadang hak Allah tak rezeki kat kita, hak belah dia banyak, belah kita tak ada. Tension kita, pokok-pokok kita punya. Jadi dahan tu terdedik, dia jejudai jatuh sebelah rumah jiran kita, banyak buah belah tu. Hak kita punya buah tak ada. Gaul kepala, ni pokok aku. Sedangkan penyanyian dah habaq dah, hak mana kat hang punya lah. Tension tuan-tuan. Tu ujian Tuhan lah ya. Tuhan nak bagi lagu tu, mana nak beritahu. Tapi kitab dia ajak sampai macam tu ya. Jadi nak sembuh air pun basah kena tengok ya, jangan sampai mengganggu jiran. Dan bersalah-salahan, melainkan menghidupkan bumi itu dengan sekira-kira kehendak yang dimasukkan daripadanya. Agak-agak lah ya. Maka jika ia berkehendak buat rumah atau masjid, disyaratkan di pagar keliling tempat itu. Ini tanah kalau kita nak buat rumah atau masjid, syarat pagar. Sebab tu rumah kena ada pagar tuan-tuan. Rumah kampung ke rumah bandar confirm lah. Tapi yang kita duk tengok rumah kampung, sebenarnya kalau ikut hukum, syarat dia kena ada pagar kawasan tu. Masjid wajib. Sebab tu kalau kita lihat ukuran tanah ni buat, dia akan buat pagar dulu. Tuan-tuan pasal tak? Dia akan buat pagar cokia, pagar biasa dulu. Kemudian baru buat binaan masjid. Ni khusus dalam kitab disebut rumah, masjid, kita kena ada pagar ya? Disyaratkan tu, dipagar di keliling tempat itu jika dengan buluh zaman dululah, atau pelepah tamar sekalipun, tak kisahlah asalkan ada border dia ya, dengan sekira-kira adat, dan diatapkan setengahnya dan didirikan pintunya. Tu diatapkan, yang jangan baca datapkan, diatapkan setengahnya dan didirikan pintunya. Ni cerita zaman dululah ya. Zaman lah ni canggih lah kan, dia dah pasang signboard tu pembinaan, siap dengan model masjid macam mana, terpampang kat pintu kan, dia dah pacak signboard besar, kebenaran mendirikan bla 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 kan, ada signboard besar tu. Ini orang nampak, oh ini kawasan masjid. Ni zaman dulu tak, zaman dulu janji hang buat lebih kurang buah bumbung sikit bagi ada bahawa ini hak milik ya, hak milik sama ada masyarakat ataupun individu lah. Dan jika ia hendak perbuat kandang binatang, maka dipagarkan kelilingnya. Kalau nak buat kandang lembu, kandang kebab, tu orang tahu dia pagar, walaupun benda tu lah rumah dia, tapi dia pagar lagi sekali. Dia buat kandang lembu, dia pagar lagi kandang lembu tu, walaupun tanah dia punya. Pagar rumah dah ada luas, dia buat pagar lain pula. Sebab berdasarkan pengajian kitab lagu ni, sebab binatang ni kadang-kadang kena pagarkan dia, takut dia terlepas. Dan didirikan pintunya, dan tiada memadai dipagar kelilingnya dengan didirikan pelepah tamar atau batu dengan tiada dibinanya. Tak memadai. Kalau setakat tak batu lebih kurang, tak pelepah tamar, tak boleh. Rumah boleh, tapi kalau kandang binatang tak boleh. Sebab binatang ini pertamanya
yang dibimbangi ialah rupanya hampir sama. Bila terlepas keluar, kalau orang lain mengaku dia punya apa macam? Lembu mana ada rupa orang lain, lembu bukan lembu kan? Warna apa, warna spesies tu je, mana ada warna lain. Dia hanya makhluk Tuhan, manusia je rupa berbeza. Tu pun kadang-kadang kembar banyak jumpa. Macam muka saya, Ustaz Syahram pun dia, Ustaz Haryanto pun dia. Orang confuse. Setiap kali saya keluar, orang nak bergambar je. Pernah sekali tuan-tuan, saya di Dewan apa, MBSA Shah Alam, ada program saya dulu itu. Yang datang tu orang Kelantan. Jadi dia ingat saya Ustaz Syahran. Sembang orang kampung lah sembang. Kebetulan waktu tu saya punya bahasa Kelantan okey lagi lah, sebab berkuliah universiti, duduk dengan grup Kelantan. Jadi cakap Kelantan memang fluent lah. Sembang, yang member sebelah saya gelak sampai nak mati lah. Dia duduk ingat saya Ustaz Syahran tuan-tuan, sampai habis kesudah. Kisah orang kampung lah, beres, kita pun beres kan. Sedangkan aku orang Kedah. Dia nak ceritanya bahawa dia confused, dia ingat saya Ustaz Syahran tuan-tuan. Sembang bergamak sakan. Jadi yang kedua, saya makan kenduri di Daman Salah Damai. Ni jemaah geng-geng hak main kenduri nak bergambar. Kau mesti kata pelik bapak ni bergambar dengan aku pasal apa? Habis saya tanya tuan rumah. Ustaz dia panggil Ustaz Syahran. Oh, tak apalah saya kata kan. Tu nak ceritanya muka, memek muka. Dia hampir sama. Tapi kalau manusia tak ramai, tapi kalau binatang, kalau kambing, orang akan confuse sebab minyak kan sama. Jadi sebab tu kena letak pagar. Zaman lah dia boh telinga binatang tu dengan kan tanda tu supaya beza, tulis nombor siri. Sebab rupa nak sama. 4 kaki, jangan jumpa 3 kaki. Kan? Yang cacat pun tak banyak. Warna je. Tambah kucing lagi confuse kucing. Muka nak sama je kucing kan. Kalau hak bulu besar tu okey lah. Kalau hak jenis golongan marahin ni kan, standard je kucing. Ni hak tu berjalan kan, tu berjalan. Lagi tu ya. Maka kena ada pagar kalau binatang lah ya. Dan jika ia berkehendak buat bendang, maka dihimpunkan tanah atau duri kelilingnya. Batas ban. Kalau bendang kan ada batas bendang. Itu maksud situ ya. Dan diratakan buminya dan ditekalakan dia. Tenggala. Guna kebau lah dulu ya. Bajak. Jika tiada dapat bertanam melainkan dengan ditekalanya dan disediakan air baginya. Ini syarat buat bendang lah, betul lah. Jika tiada memadai air hujan yang beradat, tiada disyaratkan bertanam pada menghidupkan bumi. Maknanya tak boleh gantung pada hujan semata-mata, kena cari ikhtiar air lain, sebab memang itu sifatnya begitu. Seperti tiada disyaratkan mendiami pada rumah kerana menyempurnakan manfaat itu, keluar ia daripada menghidupkan dia. Sebab itu dia kata sini tuan-tuan, kita berhenti dekat situ nah, tanda dekat itu. Di Aceh depa buat bendang memang mengharapkan air hujan semata-mata. Kalau kita ikut kitab ni, kalau tanah tu bukan tanah kita, tapi kita nak buat bendang tu macam hak kita, syaratnya kita kena sediakan air. Tak boleh gantung pada air hujan. Dia buat perumpamaan serupa dengan rumah lah. Jadi rumah pun kalau kita nak ambil manfaat, mana kita kena bina struktur tu bagi elok semua, atap, dinding semua ada pagar, barulah kita boleh ambil manfaat rumah tadi, boleh duduk. Kalau tidak tak payah. Itu pemahaman. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, daripada minggu lepas, minggu ni saya harap dah ada yang mula bercucuk tanam. Tuan-tuan boleh pergi rumah saya, sawi, kangkung, tepi pagar ni, saya letak bata, rumah saya lebat, tangan saya tak hidup, tangan dia hidup ya. Beli tanah dekat Sungai Buloh baru ni tuan-tuan, pergi borong 2-3 guni tanah baja tu kan. Kucai hidup, cabai hidup, alhamdulillah. Mana ada ruang dekat dinding tu saya tanam. Jadi pakat-pakat balik tanam. Lepas ni boleh takat gambar bola grup masing-masing. Maknanya pembelajaran kendiri lah, kita belajar kendiri sebab praktikum tajuk ni, manfaatkan tanah.
Dan skakang kera tu kita punya kan, walaupun bukan orang punya, kita buat insya-Allah biar ada ruang sikit untuk anak-anak main sikit, tapi yang sudut-sudut tu tanam insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Aku qad wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم